Sesungguhnya dekat padang mahsyar nanti ni aku akan tuntut, aku akan dakwa Saidina Umar di atas apa kelakuan dia buat pada aku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini adalah video yang kedua kita akan bincangkan berkaitan dengan Saidina Umar bin Khattab. Ini adalah video kedua, kita dah buat video pertama, kisah berkaitan dengan Saidina Umar bin Khattab. Jadi bila mana dalam keadaan tenang Khalifah Saidina Abu Bakar As-Siddiq, maka dia mewasiatkan, dia memberikan jawatan khalifah kepada Saidina Umar. Dia kata, andai kata aku meninggal, maka jawatan khalifah ini aku bagi kepada Saidina Umar. Dan ketika itulah Saidina Abu Bakar kata kepada Saidina Umar dan kata kepada semua para sahabat, aku telah memilih orang yang sesuai untuk menjaga agama kalian. Aku telah memilih orang yang sesuai untuk menjaga agama kalian. Dan Saidina Abu Bakar memberi nasihat kepada Saidina Umar, memberi pesanan kepada Saidina Umar. Apa kata Saidina Abu Bakar? Wahai Umar, Allah ada haknya pada waktu siang dan kamu kena laksanakan pada waktu siang, dan Allah juga ada hak pada waktu malam, yang mana kamu wajib tunaikan hak Allah pada waktu malam. Apa dia? Itu adalah solat. Jadi Saidina Abu Bakar pun memberi pesanan kepada Umar bin Khattab supaya menjaga solat. Sangat penting solat tu. Jadi bila mana di zaman pemerintahan Saidina Umar selama 10 tahun, zaman itulah zaman yang mana berjaya menakluk antara Rom dan Parsi, yang mana Rom berada di bawah kerajaan Islam, Parsi pun berjaya di bawah taklukan Islam. Sangat besar kerajaan pada masa itu. Jadi pada satu hari, pada satu malam, di antara rutin harian Saidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin pada masa itu, dia adalah suka ronda pada waktu malam. Tujuan dia adalah untuk dia melihat bagaimana kehidupan rakyat dia, nak melihat bagaimanakah kehidupan rakyat dia. Jadi pada hari itu dia ronda bersama dengan pembantu dia. Jadi dalam keadaan dia ronda kota Madinah pada masa itu, bila mana dia sedang meronda, daripada jauh dekat padang pasir sana dia mendapati ada unggun api. Dan ketika itulah Saidina Umar bersama dengan pembantu dia mendekati unggun api itu. Lalu bila mana sampai dekat unggun api itu, ketika itulah Saidina Umar dapati ada seorang makcik yang sedang tidurkan anak dia. Kata Saidina Umar, wahai makcik, apa yang makcik buat dekat sini? Ketika itulah makcik itu kata, wahai anak muda, sesungguhnya aku tengah tidurkan anak aku yang mana dia tengah dalam keadaan kelaparan. Saking laparnya anak aku yang menyebabkan dia susah untuk tidur, yang menyebabkan dia menangis. Lalu bila mana Saidina Umar tengok ada unggun api, dekat unggun api tu ada satu kuali, yang mana dalam kuali tu ada batu. Rupanya batu tu dia nak cairkan dan nak bagi kepada anak dia makan. Apa sebab dia? Disebabkan tidak ada satu pun makanan untuk mereka makan. Lalu ketika itulah Saidina Umar tanya kepada makcik tu, wahai makcik, dalam keadaan makcik macam ni, tidak ada makanan, dalam keadaan kesusahan macam ni, dia tanya kepada makcik tu, Amirul Mukminin Saidina Umar tahu tak keadaan makcik macam ni? Ketika itulah makcik tu jawab, sesungguhnya dekat padang mahsyar nanti ni aku akan tuntut, aku akan dakwa Saidina Umar di atas apa kelakuan dia buat pada aku hari ini. Ketika itulah Saidina Umar yang tanya tadi dia tersentak. Rupanya makcik tu tak tahu yang dia adalah Umar. Maka disebabkan itulah Saidina Umar terus minta diri Saidina Umar bersama pembantu dia untuk pergi ke tempat yang lain. Dekat mana dia pergi? Saidina Umar terus pergi dekat Baitul Mal. Yang mana dekat Baitul Mal, Saidina Umar dia angkat satu gandum yang sangat berat. Dia angkat gandum tu, dia letakkan di atas badan dia. Yang mana Saidina Umar, kita tahulah, badan Saidina Umar sangatlah besar. Ada riwayat yang mengatakan bila mana Saidina Umar naik satu ekor kuda yang sangat tinggi. Yang mana kuda tu bila mana kita nak naik, kita kena panjat. Tapi Saidina Umar bila mana dia naik kuda tu, naik di atas kuda, kaki Saidina Umar sampai ke lantai. Ada riwayat yang lain juga yang mengatakan bila mana Saidina Umar dah beli seekor kuda, bila mana Saidina Umar nak naik kuda tu, patah tulang-tulang kuda bila mana Saidina Umar naik. Wallahu alam berat macam mana Saidina Umar, besar macam mana tubuh badan Saidina Umar. Tapi bila mana Saidina Umar dia nak angkat gandum yang besar tadi, yang menyebabkan bila mana Saidina Umar berjalan 2-3 langkah berhenti sekejap. Apa sebab dia? Disebabkan saking beratnya gandum yang dipikul oleh Saidina Umar. Ketika itulah kata pembantu Saidina Umar, wahai Amirul Mukminin, berikan aku yang mengangkat gandum yang berat ini. Sesungguhnya kamu tak layak untuk mengangkat gandum yang berat ini. Ketika itulah Saidina Umar kata kepada pembantu dia, adakah kamu nak tanggung dosa aku? Ketika itulah diam pembantu dia tadi. Maka dibawalah gandum, berjalan 2-3 langkah, berhenti sekejap, penat, berat gandum tadi. Dan begitulah rutin dia, berjalan 2-3 langkah, berhenti sekejap, 2-3 langkah berjalan, berhenti sekejap, sampailah di tempat makcik tadi. Lalu bila mana sampai tempat makcik tadi, maka dia kata kepada makcik, wahai makcik, berehatlah, tidurkan anak makcik, biarkan aku yang memasak untuk makcik. Lalu bila mana dimasak gandum tadi, maka bila mana siap, wahai makcik, jemputlah makan.
jemputlah makan. Ketika itulah makcik tu kata, wahai pemuda, sepatutnya kamulah menjadi khalifah, bukan Omar. Maka Sayyidina Omar terdiam macam tu je. Maka kata Sayyidina Omar, wahai makcik, esok makcik pergi ke pejabat Amirul Mukminin Khalifah. InsyaAllah akan ada peruntukan untuk makcik. InsyaAllah akan ada bantuan untuk makcik. Bila mana keesokan hari, bila mana makcik tu masuk dalam pejabat Amirul Mukminin Sayyidina Omar, ketika itulah makcik tadi, dia terkejut rupanya yang bantu dia pada malam hari tu, yang bantu masakkan dia, bantu bawakan gandum yang berat tadi, rupanya dia adalah Amirul Mukminin Sayyidina Omar bin Khattab. Ada juga satu kisah yang lain, bila mana satu hari ini adalah hari yang Sayyidina Omar bin Khattab ronda seorang diri je, tak bawa pembantu. Maka bila mana dalam keadaan ronda untuk melihat bagaimanakah kehidupan rakyat dia, bagaimana kehidupan masyarakat Madinah, itu tujuan dia. Ada yang susah ke, ada perlu dibantu ke, macam mana ke. Dalam keadaan dia sedang meronda, dalam keadaan itulah dia terdengar perbualan seorang anak dan seorang ibu, anak perempuan dan seorang ibu, yang mana mereka tengah membuat persiapan untuk menjual esokan hari. Mereka menjual susu, tapi susu yang mereka ada tak banyak. Ketika itulah ibu dia kata, wahai anak, campurkan susu ni dengan air supaya susu jadi banyak. Ketika itulah anak dia kata, tak boleh ibu, benda tu tak boleh. Maka ibu tu kata, buat je lah, jangan banyak cakap. Dan kali kedua anak tu kata, wahai ibu, tak boleh. Sesungguhnya kemarin hari tu Amirul Mukminin telah pun bagi warning, telah pun bagi amaran kepada semua penjual dekat kota Madinah, jangan menipu bila mana menjual. Ketika itulah ibu dia kata, wahai anak, Omar tak tahu pun apa yang kita buat je lah. Dan ketika itulah anak dia kata, walaupun Omar tak tahu, sesungguhnya Allah tahu apa perbuatan kita, wahai ibu. Apa Sayyidina Omar buat? Sayyidina Omar hanya mendengar sahaja, hanya mendengar perbualan seorang anak perempuan dengan ibu dia. Dan keesokan hari, Sayyidina Omar menghantar satu rombongan meminang anak makcik tadi untuk diberikan kepada anak Sayyidina Omar untuk jadikan menantu. Dan hasil perkahwinan mereka, bila mana Sayyidina Omar kahwinkan anak lelaki dia dengan perempuan tadi, maka keluarlah seorang anak perempuan yang mana itu adalah cucu Sayyidina Omar. Cucu Sayyidina Omar yang perempuan tu berkahwin dengan seorang lelaki bernama Al-Aziz. Bila mana berkahwin di antara cucu Sayyidina Omar dengan lelaki bernama Al-Aziz, daripada situlah lahirnya seorang anak lelaki yang sangat hebat. Dia adalah Khalifah Omar Abdul Aziz yang kita kenali sampai ke hari ini. Daripada perkahwinan itulah lahirnya seorang khalifah yang mana di zaman dia tidak ada seorang pun yang memerlukan zakat, tidak ada seorang pun yang layak menerima zakat. Siapa? Khalifah Omar Abdul Aziz. Itu adalah cicit Sayyidina Omar bin Khattab. Jadi itu di antara kisah sedikit daripada Sayyidina Omar bin Khattab. Panjang, dia memerintah selama 10 tahun. Banyak cerita dia dalam sepanjang dia memerintah sepanjang 10 tahun dekat kota Madinah. Jadi itu di antara video kita pada kali ini yang sempat saya kongsikan kepada anda. Semoga perkongsian saya pada kali ini memberi manfaat kepada anda juga. Anda boleh belajar sama daripada perkongsian saya pada hari ini. Dan anda kata perkongsian ini memberi manfaat kepada anda, kongsikan kepada orang lain juga supaya orang lain pun boleh belajar sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum. Apa khabar anda semua? Hari ini saya nak kongsikan kepada anda, Alhamdulillah kami dekat The Snack Cookies, kita ada satu promosi sempena kemerdekaan yang mana saya nak kongsikan kepada anda. Semoga dengan promosi kami bagi kepada anda, semoga anda pun dapat manfaat yang sama. Apa dia? Yang mana sempena kemerdekaan bermula daripada 18 hari bulan Ogos sampailah 31 Ogos, kita nak bagi percuma satu balang The Snack Cookies kepada anda. Yang mana The Snack Cookies ni daripada saya sendiri yang buat. Alhamdulillah, kita ada resepi, kita ada formula resepi yang kita pergi belajar kemudian kita buat. Alhamdulillah, daripada situlah kita berjaya ciptakan satu cookies yang sangat sedap. Alhamdulillah, sehingga kan hari ini sangat ramai customer yang dah pun makan dan mereka puas hati dengan The Snack Cookies kami. Jadi apa yang kita nak kongsikan kepada anda adalah bermula daripada 18 hari bulan sampailah 31 Ogos nanti ni, kita ada promosi kepada anda. Kita nak bagi percuma kepada anda satu balang The Snack Cookies. Kalau anda order 3 balang kepada kami, maka kita akan bagi satu balang percuma. Anda order 6 balang kepada kami, kita akan bagi 2 balang secara percuma. Setiap 3 kita akan bagi. Setiap 3 kita akan bagi percuma satu balang The Snack Cookies. Itu bergantung kepada anda lah. Sebab macam hari tu ada customer kami yang order 9 balang dengan kami. Dia order 9 balang, maka dia akan dapat 3 balang percuma The Snack Cookies. Jadi itu di antara value yang kita nak kongsikan kepada anda. Kita nak bagi percuma kepada anda. Kita ada 2 perisa, kita ada 2 flavor. Flavor pertama adalah V Cookies dan perisa kedua adalah Cha Cookies. Kalau Cha Cookies tu daripada coklat, kalau V Cookies ni daripada vanilla butter. Anda boleh pilih yang percuma ni, anda nak perisa yang mana.
Nak Cha cookies pun boleh, nak V cookies pun boleh. Terpulang kepada anda lah, anda suka yang mana satu. Jadi promosi ni sengaja kita buat supaya kita boleh bantu anda juga, supaya bila mana anda makan, anda boleh rasa kepuasan sampai puas makan the snack cookies. Sebab kita dapati ramai di antara customer kami yang bila mana dia makan, bila mana dia order the snack cookies, dia rasa tak puas. 1 botol tak puas, 2 botol tak puas. Sebab itulah kita buat promosi. Anda order 3 botol dengan kami, anda akan dapat 4 botol kesemuanya. Kita akan bagi 1 percuma kepada anda. Dan ada juga customer saya baru-baru ni, saya nak kongsikan kepada anda. Macam kemarin customer saya, dia order 9 balang yang tadi saya cerita tadi. 9 balang dia order dengan kami, maka dia dapat 3 balang percuma. Apa yang bestnya, 3 balang percuma ni bukan untuk dia. Yang percuma tadi 3 balang bukan untuk dia. 9 balang dia order untuk dia. Tapi yang percuma 3 balang tu, dia minta kepada kami untuk postagekan kepada parents dekat kampung. Dia minta postage dekat parents dekat kampung. Jadi itu di antara macam terpulanglah kepada anda. Anda nak buat apa, tapi insya-Allah kita akan bantu anda. Anda nak bagi hadiah kepada orang anda sayang ke, nak buat kebajikan ke, insya-Allah kita akan bantu anda selagi mana kita mampu. Jadi itu di antara apa yang kita ada. Siapa berminat boleh WhatsApp terus nombor kat bawah, insya-Allah. Daripada 18 hari bulan sampailah 31 hari bulan promosi kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.